Assalamualaikum Cik Ratu. Assalamualaikum. Salam. Dengar tak suara? Dengar. Jelas. Okay. Yang mana satu Zulaika? Yang atas. Okay. Oh, satu grup 2 orang Satu grup 2 orang pair. Alright. Okay. So macam mana nak start macam mana? Okay, start ke? Ingat pula kita nak interview orang. Kita orang interview kita. Okay, kita start Cik Ratu. Boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada panel jemputan temu bual kami pada hari ini iaitu Cik Zatul. Terima kasih Cik Zatul kerana sudi untuk ditemu bual oleh kami. Saya Nurulaika Amira dan juga kawan saya iaitu Nur Farsihah daripada kursus Public Relation daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan soalan yang pertama iaitu bolehkah Cik Zatul berkongsi maklumat latar belakang dan juga peranan Cik Zatul sebagai pengamal perhubungan awam termasuk sedikit maklumat jabatan tempat Cik Zatul bekerja. Okey, terima kasih kepada Nur Zulaika dengan Fasihah. Okey. Terima kasih juga kerana sudi memilih. Sebenarnya kita pun jarang orang interview, segan pula kan. Okey, macam saya sendiri sebenarnya lebih kurang nama Zatul, asal Perak tapi bertugas di NSTP di Cawangan Terengganu. Lebih kurang pengalaman kerja dalam lebih kurang 13 ke 14 tahun macam tu. Tapi dekat KL tu sekejap lah, lebih lama di Terengganu. So seperti kita tahu NSTP ni di bawah satu syarikat pencetakan di bawah Media Prima. Media Prima yang ada TV3, dia ada macam-macam lah. Maksudnya selain TV, bawah Media Prima ni ada NSTP. So untuk NSTP ni ada Berita Harian, Harian Metro dengan NST. 3 paper utama di bawah NSTP lah. So di Terengganu ni saya sebagai orang kata personal in charge lah, kita panggil koresponden untuk NSTP Terengganu yang orang kata mengkoordinasikan kerja di sini. Maksudnya dari segi untuk arahan-arahan kepada wakil pemberita-pemberita sambilan kita lah untuk di sini. Okey. 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 Kita teruskan kepada soalan kedua yang akan ditanyakan oleh saudari Fasihah. Okey, soalan yang kedua, bolehkah Cik Zatul berkongsi pengalaman kerjaya Cik Zatul di mana Cik Zatul perlu mengurus situasi krisis dan juga apakah peranan dan juga tanggungjawab Cik Zatul pada ketika itu dalam situasi krisis tu? Okey, seperti kita tahu di sini saya berperanan sebagai orang kata koresponden atau lebih dikatakan sebagai ketua. Jadi kat sini kita kena standardkan arahan-arahan kepada wakil-wakil kita di sinilah, maksudnya pemberita sambilan kita. Sebagai contoh, kalau ada satu situasi dan kita tahu sekarang ni macam kita berdepan cabaran semua benda nak cepat kan. Dengan ada orang kata kita sebagai wartawan media perdana, kita ada beberapa etika yang kita perlu patuhi. Tetapi macam ada setengah netizen yang kadang-kadang dia lagi cepat pada kita. So sekarang ni kita cabaran kita orang di masa kini ni, dari dulu kita melaporkan berita dan tapi sekarang ni kadang-kadang kita sendiri kena follow up apa benda yang netizen lakukan. Kadang-kadang sebab viral kan, diorang macam mereka boleh je letak apa-apa di media sosial apa semua tanpa, sebab diorang tak ada apa-apa beretika yang tertentu, sedangkan kita ada prosedur-prosedur kita untuk melaporkan sesuatu berita tu. Jadi macam satu benda yang kita perlu hadapi kalau berlaku sesuatu benda ni, kita kena cepat. Sebab kalau lambat, kita dah dianggap ketinggalan. Sebab sekarang ni zaman media sosial. So tanggungjawab kita macam mana nak agih-agihkan tugas supaya kita tak ada ke belakang. Sebab kita tahu sekarang ni macam surat khabar. Kita sendiri surat khabar kita tahu yang orang tak baca sangat surat khabar dah sekarang kan. Orang more kepada berita online. Jadi sebagai tugas media sekarang ni kita kena pantas. Maksudnya kita kena update benda-benda di media sosial tu lebih pantas. Maksudnya lebih pantas daripada orang lain. Dan selain daripada netizen juga kita kena compete dengan media-media lain. Maksudnya pesaing-pesaing kita lah. Supaya macam kita punya media sosial macam website kita, Facebook kita, YouTube kita semua ni cepat dapat berita tu. Itu antara orang kata yang antara krisi lah. Kita kena cepat untuk suatu berita tu sebab kita ada cabaran
berdepan dengan media sosial kadang lagi pantas pada kita sebab kita media perdana ada etika yang kita kena patuhi lah. Okey. Seperti yang kita tahu, setiap pekerjaan ataupun tugasan ada cabaran yang tersendiri kan. Jadi dalam konteks komunikasi krisis, apakah cabaran yang Cik Zato hadapi dan bagaimana Cik Zato tangani cabaran tersebut? Okey, macam kita di Terengganu ni macam kita kata di Terengganu kita sebagai orang kata wakil untuk pihak di ibu pejabat. Jadi dekat sini antara cabaran kita macam mana kita nak orang kata kalau ada sesuatu isu, contohnya kalau ada sesuatu tragedi, kalau pernah ingat macam kes kepala air di Jeramawar di Pemaman, ingat tak? Okey, kes tu macam antara cabaran dalam konteks dia adalah konteks komunikasi lah sebab masa tu kejadian tu berlaku di kawasan yang tak ada liputan internet dan bukan saja kita tak boleh akses dengan daripada segi internet, nak pergi ke sana pun susah. So kita ada satu masalah untuk berkomunikasi dengan pihak pasukan penyelamat yang ada dekat sana dan pada masa yang sama kita ada krisis komunikasi untuk berkomunikasi dengan pihak ibu pejabat ataupun rakan setugas kita yang berada di lokasi sama tapi mungkin seorang dekat belah sana, seorang belah sini. Jadi komunikasi tu kita nak kadang-kadang ada maklumat yang bertindih, jadi kita lambat untuk menyampaikan maklumat sebab liputan internet yang susah. So kat situ cara kita nak atasi tu adalah kita macam okey, seorang mungkin kita bahagikan tugas tu, seorang duduk kat sini, seorang duduk kat satu tempat. So kalau ada apa-apa yang berlaku terus lakukan direct kepada HQ. Maksudnya walaupun tak perlu nak seorang nak melaporkan dekat pihak ibu pejabat, seorang je boleh buat untuk apa je maklumat terus salurkan. Kan kita takut kalau kita lambat kita ada macam kita kata kita ada pesaing daripada media lain kan dan media sosial, jadi kita takut maklumat salah ni. Dan yang satu kalau dari segi tragedi bencana ni kalau ada maklumat yang salah dia pun macam boleh memberi kesan kepada pihak mangsa lah, keluarga si mangsa. Macam kalau kita melakukan patutnya dia tak meninggal tapi kita buat dia meninggal, itu akan menjadikan satu krisis yang macam susah kita nak kalau kita berada kat tempat orang tu lah kita macam memberi harapan palsu. Jadi kita pun tak nak benda-benda macam tu berlaku. So masa kejadian tu memang yang tu antara yang mencabar lah sebab kita tak berada di lokasi yang jauh. Satu lagi mungkin dari segi pengalaman, saya sendiri pernah terperangkap dalam insiden banjir di dalam 2 tahun lepas ataupun setahun lepas bila kita buat liputan banjir. So masa berada di sana kita tak boleh nak bergerak, nak balik ke Kuala Terengganu tak boleh, nak balik ikut jalan Besut pun tak boleh kerana kita berada di tengah-tengah daerah Setiu yang kedua jalannya dinaiki air. Jadi masa tu memang orang kata pergi cover benda tu dengan selai sepinggang. Dan macam saya cakap cabaran dia daripada segi komunikasi lah sebab sekarang ni apa-apa kita boleh buat, news ke apa semua melalui telefon, tapi apabila kita terperangkap di lokasi macam tu dengan liputan internet, orang kata dengan bateri yang cukup, itu antara krisis-krisis kita lah untuk berdepan bila berada di lokasi banjir. Walaupun mungkin tak sehebat macam media-media antarabangsa seperti contoh di Palestin, tapi itu antara cabaran-cabaran yang kita hadapi lah. Okey, terima kasih Cik Zatul. Jadi kita ke soalan seterusnya lah. Jadi macam kita tahu untuk dapatkan kepercayaan macam orang-orang ramai semua tu memang susah. Jadi apakah strategi yang Cik Zatul gunakan untuk membina kepercayaan antara organisasi dan juga orang awam apabila menyampaikan tentang krisis? Okey, sekarang ni macam kita tahu kebanyakan public lebih bergantung kepada media sosial. Jadi apa saja yang dilakukan media sosial, diorang boleh katakan diorang mudah untuk percaya. Dan jadi tapi mereka ni tidak ada orang kata pengesahan daripada pihak-pihak berkuasa. Jadi kita sebagai agensi media yang orang kata berdaftar, yang ada etika semua tu, kita perlu melakukan berita yang
orang kata betul-betul sahih dengan pengesahan-pengesahan tertentu. Contoh kalau ada kes kemalangan, kita perlukan pengesahan daripada pihak polis. Kalau ada satu kes isu berkaitan dengan contoh rampasan rokok sudut ke apa ke, kita tidak boleh simply nak letak terus kat media sosial. Kita kena ada A dengan B, maksudnya ada setengah pihak. Contoh daripada segi berdepan dengan orang awam, sebab kita selain berdepan dengan public macam pihak-pihak syarikat, organisasi, ahli politik ni, kita pun berdepan juga dengan orang awam kan. Kadang-kadang kita akan turun ke padang untuk jumpa dengan orang awam untuk masalah-masalah isu rakyat, luahan-luahan diorang. Jadi macam mana kita nak bagi diorang percaya yang kita mungkin boleh membantu mereka dari segi contoh aduan jalan. Bila kita pergi melaporkan sesuatu berita tu, kita perlu dapatkan berbalik kepada apa pun, mesti dapatkan balik pengesahan ataupun dengar daripada dua belah pihak. Kita tak boleh dengar daripada orang awam saja ataupun daripada pihak pelapor, kita kena dengar orang yang dituduh tu, orang yang berada dalam konteks yang berkaitan tu. So nak bina kepercayaan ni maksudnya susah sikit sebab orang kata kadang-kadang macam saya cakap, orang lebih percayakan media sosial. So kita sebagai agensi media perdana ni orang kata perlu stick lah, maksudnya jangan bawa image company tu untuk bagi orang percaya kat kita. Itulah kot antara yang boleh kita buat. Okey. Okey, terima kasih Cik Dato'. Untuk soalan yang seterusnya, apakah etika yang perlu dipertimbangkan apabila melaporkan sesuatu krisis yang sensitif dan bagaimana organisasi dapat membantu mengekalkan standard etika semasa melaporkan sesuatu krisis, lebih-lebih lagi berkaitan dengan isu yang sensitif? Okey, kalau berkaitan dengan isu-isu sensitif ni, macam kita bagi tahu tadi yang setiap agensi media ni masing-masing ada etika dia. Macam contoh kita kena melaporkan kejadian tu, kita cuba letakkan diri kita kalau kita berada di tempat tu. Contohnya kalau kita melaporkan satu insiden melibatkan kemalangan contohnya. Okey, kita memang tahu kalau berita kemalangan ni orang biasanya akan dapat view yang tinggi, tapi ada beberapa part yang tak sepatutnya kita letak. Contoh daripada segi gambar. Gambar ni satu benda yang sensitif. So kalau agensi media, kita ada etika yang tidak boleh meletakkan, mempamerkan sesewenang-wenangnya gambar si mati ataupun masa-masa kejadian. Macam tu juga kalau kata kes-kes mahkamah ke, kita ada etika yang perlu dipatuhi. Contohnya kalau remaja bawah umur, kita tak boleh nak simply publishkan muka dia. Isu-isu sensitif, contohnya kalau orang bercerita pasal pengalaman dia, mungkin pengalaman dia yang dia nak share kat kita, macam dia masa penipuan ke apa ke, mungkin di satu side ni dia tak nak orang tahu siapa dia. So menjadi tanggungjawab kita untuk sensorkan muka dia ke dalam satu isu. Contohnya kalau ada sesuatu isu, kita tahu macam sekarang ni isu Palestin, isu Israel, benda-benda tu sensitif. Jadi kalau nak melaporkan satu benda ni, kita tak boleh nak macam simply nak letak sesuka hati. Benda tu ada beberapa etika. Dan satu lagi, kita di Malaysia ni hidup dalam pelbagai kaum, betul tak? Jadi macam kita tak boleh nak buat satu benda tu macam kalau ada tanpa memikirkan pihak satu lagi. Contohnya memang kita beragama Islam ataupun ni, kalau kita nak buat laporan tu tak boleh buat something yang boleh menyentuh agama lain. Kita ada isu-isu macam tu boleh mengganggu gugat ketenteraman awam. So macam kita, organisasi kita sendiri, syarikat kita sendiri juga ada beberapa syarat-syarat lah, maksudnya etika yang perlu kita patuhi. Sedangkan di MSTP sini ataupun di media prima sendiri, kita pun ada pelbagai kaum. Jadi dekat sini ada standard yang company letakkan untuk mengenai beberapa isu yang yang macam ni boleh buat, yang macam ni tak boleh buat. So macam isu-isu sensitif seperti agama, perkauman ataupun berkaitan raja, kita sendiri pun tak boleh simply nak laporkan. Maksudnya bukan tak boleh laporkan tu boleh, tapi kena memikirkan pihak di sana. Maksudnya kalau kita buat pasal agama, isu berkaitan Islam, kita tak boleh terlalu open sangat sebab ada lagi isu kaum lain yang duduk di Malaysia yang kita ada sensitivity kita yang perlu kita jaga. Masuklah juga, dan kadang-kadang macam isu seperti yang Zulaika dan Fasihah tahu, macam
Di Malaysia kita tengah memperjuangkan isu RUU, betul tak? Untuk yang undang-undang tu, so peranan kita sebagai media macam mana kita nak explain dekat kaum lain yang pelaksanaan hukuman tu hanya untuk orang Islam. So itu antara peranan kita untuk melakukan benda tu hanya untuk orang Islam. So orang lain, orang kaum yang bukan Islam tak perlu risau pun dengan isu-isu macam tu. So peranan kita untuk explain benda ni sebab kadang-kadang setengah kaum ni masih merasakan yang bila melaksanakan tu semua orang akan terkesan, sedangkan pada asalnya benda tu hanya untuk orang Islam. So peranan kita macam mana kita nak explain dekat dia orang isu ni hanya melibatkan orang Islam, isu ni hanya melibatkan orang Cina. Bukan, walaupun sebab kita kena ingat kita di Indonesia kepelbagaian. So semua orang bebas mengamalkan agama masing-masing, tapi pada masa yang sama kita perlu menghormati agama lain. Okey. Jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, macam bagaimana Cik Zatul menangani kepentingan yang bercanggah antara keperluan media untuk mendapatkan maklumat dan juga keinginan organisasi itu untuk mengawal naratif semasa krisis? Yang susah ni. Okey, yang daripada segi yang ni macam mana bercanggah ni? Mungkin kalau daripada segi bercanggah ni macam kita kat media maksudnya kena, contoh daripada segi politik lah, kita memang tidak boleh menunjukkan sokongan dekat mana-mana parti. Contohnya kita kena berada still dekat satu tengah-tengah. Kita tak boleh nampak sokong parti ni ataupun sokong parti ni. So maksudnya bila kita melakukan sesuatu berita tu, kita tak boleh nampak macam pro kepada parti ni, pro kepada parti ni. So macam bila satu ni, contohnya kalau kita dapat arahan daripada pihak ibu pejabat untuk melakukan berkaitan contohlah saya bagi dalam isu politik senang sikit kan. Contohnya kita kena lakukan berkaitan isu parti ni. Jadi kita kena dapatkan apa saja berkaitan parti tu. Tapi pada masa yang sama mungkin ada sesetengah benda-benda tu dia akan menimbulkan sensitivity. Contohnya dia tahu kalau macam di Terengganu sendiri dia dikuasai fully oleh parti PAS ataupun Pakatan Nasional kan. Sedangkan di pihak Persekutuan kita dipimpin oleh kerajaan sorry. Ada call masuk, sorry. Tak apa. Sorry. Kita boleh cepatkan. Okey. Untuk yang soalan yang ke-6 kan, hilang dah idea. So macam daripada segi nak mendapatkan maklumat tu, walaupun kita berbeza, dia ada kesukaran sikit lah apabila kita di peringkat persekutuan dengan peringkat negeri tak sama pemerintahan dia. Jadi macam mana kita nak bercanggah dengan keperluan media tu, kita kena dapatkan maklumat apabila diarahkan oleh pihak pejabat, tapi pada masa yang sama Satu tengah ni lah. Kacau lah. Dah tak ada. Hello. Sorry dia ada gangguan sekejap. DVD misteri masuk office. Ada abang dari TV3 kirim salam kat you all. Aika salam. Salah. Dia ada kat sini. Panggu je. Syak. Pergilah sana. Tak boleh nak jawab ni, gugup. Tak jawab adik. Kacau lah. Astaghfirullahaladzim. Okey, dia dah selamat pergi. Biasalah kan, suka mengganggu. Macam tu lah. Dia tak ingat dah nak jawab apa ni. Yang tadi nombor 6 kan Cik kan? Ya, 6.
Okey, nombor 6. Wah, banyaknya gangguan. Okey, kepentingan bercanggah antara kumpulan media untuk mendapatkan maklumat. So, sebagai media, kita tak boleh macam kata ada kepentingan peribadi. Macam kalau kita nak melaporkan sesuatu berita, even walaupun kita contohnya kita pro kepada UN ataupun kita pro kepada PAS, kita tak boleh buat something yang macam bercanggah. Maksudnya sebab kita suka parti tu, kita hanya buat pasal dia baik je, walaupun ada benda something yang dia buat tu mungkin ada benda yang tak betul ke ataupun benda yang dilakukan tu salah menyentuh isu-isu sensitif, tapi sebabkan kita pro kepada parti tu, jadi kita nak lakukan yang bagus je tentang dia. Tentang parti ni kita buat negatif je. Jadi kita sebagai media tak boleh ada keperluan peribadi. Walaupun kita suka A, tak boleh nak buat. Jadi kita kena betul-betul solid untuk laporkan yang betul-betul je. Maksudnya jangan laporkan benda yang macam kalau kau suka A, kau akan buat benda-benda yang baik pasal A. Kau tak suka B, pasal B. So organisasi sendiri dan kita bila ada sesuatu isu dan sekarang ni pun kita tak ada dah. Dulu orang asal momokkan macam okay, media A dipegang oleh parti ni, media ni dipegang oleh parti C. Tapi sekarang ni sebenarnya benda tu dah tak ada sebab kita mempunyai kebebasan untuk orang kata melaporkan apa saja, baik pada pihak A, pihak B kita boleh laporkan apa saja. Contohnya daripada segi satu selain isu politik, macam mana kita nak dapatkan isu-isu berkaitan mendapatkan maklumat. Contohnya kalau bercontoh dengan pemimpin kerajaan, contohnya daripada segi isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan, contohnya kalau memerlukan menteri besar, esko-esko kerajaan, kadang-kadang kita ada satu arahan yang kita kena perlu follow up dengan pihak-pihak menteri besar ataupun YB-YB ni. Jadi kita kadang-kadang benda tu nampak sensitif. Isu-isu follow up tu kadang-kadang yang KL suruh tanya ni kadang-kadang benda tu sensitif. Tapi kita sendiri nak tak nak kita perlu dapatkan benda tu juga dan cumanya kita akan melakukan apa yang kita buat tu, tapi macam dia cakap tadi jangan menyentuh isu-isu yang sensitif. Kalau benda-benda yang kita rasa macam okay, bila kita publish ni mungkin akan jadi benda lain. So kadang-kadang sebab itulah peranan pihak atasan untuk pantau balik news kita. Bukanlah maksudnya mereka ni akan spin story kita tak, tapi ada setengah benda-benda tu mungkin sensitif yang akan menimbulkan harus sebab kita tahu kadang-kadang media-media perdana ni tetap menjadi rujukan kepada agensi-agensi ataupun pihak-pihak macam pihak syarikat tertentu lah. Betul-betul. Okey. Untuk soalan kedua terakhir, bagaimana Cik Zato memastikan keterusan dan juga keperluan ataupun kepentingan bagi melindungi maklumat sensitif semasa krisis? Okey, untuk menjaga ketulusan dan keperluan untuk maklumat ni biasanya sebagai contoh pengalaman dalam bidang ni, maksudnya kalau kita bekerja dalam isu-isu berkaitan dengan mahkamah ataupun jenayah, ada beberapa maklumat yang benda tu kita yang dapat tapi kita tak boleh simply nak publishkan ataupun nak dedahkan pada masa yang sama. Benda tu kita sendiri ada orang kata setiap wartawan ni ataupun pengamat media ni kadang-kadang dia ada informer dia yang untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan. Jadi kita kena lindungi maklumat tu, isu sensitif ni tak boleh dedahkan sewenang-wenangnya sebab untuk jaga sensitiviti masyarakat. Contohnya macam kalau kita kata kes kemalangan, isu berkaitan ni, ada setengah benda tu walaupun kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Contohnya kalau kes jenayah lah, bagi contoh, sebab lama dalam buat story jenayah, sedang jenayah ni ada beberapa benda yang sebenarnya sensitif. Kita tahu benda tu sebab kita pergi buat news tu, kita tahu polis pun bagi maklumat kat kita, pihak berkuasa ada bagi maklumat kat kita, tapi tak semua benda kita boleh dedahkan. Bukan kita tak nak dedahkan sebab kita tak jaga etika ataupun kita tak nak lakukan benda yang betul. Tapi kadang-kadang ada certain benda tu kita tak boleh nak lakukan sebab mungkin ini melibatkan maruah kepada mangsa ataupun semati ataupun yang boleh kalau
kita dedahkan mungkin boleh menimbulkan aib kepada si mati ataupun mangsa. Jadi ada setengah benda tu walaupun kita tahu apa yang terjadi, tapi disebabkan etika kita, sebab kita pun manusia, so kita tak boleh nak dedahkan semua A to Z apa yang jadi dalam satu benda ni. Sebab benda-benda macam ni kalau kita dedahkan, okey mungkin dia boleh macam boom, tapi pada masa sama etika kita sebagai seorang manusia, maksudnya benda tu mungkin boleh macam saya cakap tadi, dia boleh mengaibkan orang. So tak semua benda kita boleh dedahkan, tak semua benda kita boleh publishkan dekat media sosial atau dekat media kita hanya untuk mendapatkan kata view yang tinggi. Sebab ada sesuatu benda ni kalau kita publishkan, dia akan memberi kesan kepada orang yang ada tu. Jadi itulah maksudnya cabaran yang untuk kita lindungi maklumat sensitif tu lah. Sebab ada setengah benda tu kita dapat, tapi kita tak boleh dedahkan atas sebab-sebab tertentu lah, untuk lebih kepada nak menjaga kepada orang yang menjadi mangsa keadaan tu lah. Okay. Okey. Maksudnya macam etika ni juga bergantung kepada kita jugalah. Sebagai manusia pun mesti macam tahu sensitiviti seseorang sebelum kita nak publish cerita pasal dia tu kan. Betul. Contohnya kalau boleh mengambil contoh macam kes mahkamah. Sebagai contoh, kita tahu kalau kes mahkamah ni, bila dia berada di mahkamah, kes tu sudah dianggap macam open court. So kita boleh dedahkan apa saja maklumat sebab benda tu dah masuk mahkamah dan orang kata tiada kerahsiaan. Maksudnya kita boleh publishkan nama, muka, alamat, semua tu. Melainkan kes-kes yang melibatkan seksual ataupun sumber maram atau apa tu tak boleh nak dedahkan sebab tu antara etika. Macam kalau melaku sumber maram tu tak boleh nak dedahkan, etika kita tak boleh nak dedahkan pelaku dengan mangsa. Sebab itu sumber maram, sebab dia akan beri kesan kepada mangsa dan keluarga dia kalau kita dedahkan semua tu. Tapi kalau macam isu-isu, contohnya isu-isu jenayah macam yang melibatkan serta-serta benda, contohnya kalau kes juana pun kita tak boleh nak simply dedahkan maklumat dia. Lepas tu kalau macam pernah ingat kita pernah melakukan satu berita berkaitan dengan kes lesbian antara dua perempuan sebelum ni, beberapa tahun lepas lah. So kes tu pernah viral sebab dia antara mendapat liputan meluas sebab pernah menjadi kes dihadap dua pelaku ni dibawa ke mahkamah syariah untuk hukuman. Dan masa tu Terengganu menjadi tumpuan sebab kita antara masa tu tak silap menjadi state yang melaksanakan hukuman sebat ke atas pelaku. Perlu ditegaskan hukuman sebat di mahkamah syariah dengan mahkamah sivil tak sama dia punya cara dia sebenarnya. Tapi masa dalam kes tu sebenarnya kalau ikut konteks kita boleh je mendedahkan maklumat pesalah tu. Sebab macam tercakap dia dah berada di open court, kita boleh dedahkan muka dia, nama dia semua. Tapi etika kita sebagai manusia kadang-kadang tu kita fikir kalau kita berada di tempat dia ataupun kita ahli keluarga dia, jadi mungkin dia dah melakukan kesalahan, ialah kesalahan tu dan dia dah dapat hukuman dah pun. Jadi menjadi kita sebagai manusia macam atas kita untuk tidak mendedahkan nama pelaku tu, walaupun daripada segi etika kita boleh je dedahkan nama tu. Sebab apabila sesuatu kes yang melibatkan dia yang kita tak boleh melakukan nama ataupun muka ni kalau melibatkan keluarga ataupun kes seksual, kita tak boleh nak dedahkan. Tapi kalau kes yang dah di mahkamah syariah semua tak ada isu, kita boleh dedahkan nama diorang. Tapi atas etika kita sebagai manusia, kita rasa macam kalau kita tak dedahkan pun dia dah dapat hukuman dia. So tak salah kita menjaga aib dia sebab dia dah pun menerima hukuman kan. Jadi dalam satu tempat tu sebenarnya ada melibatkan kita sebagai manusia sendiri. Kadang-kadang macam kalau kita pergi mahkamah, kita boleh je lakukan, tapi bila kadang-kadang ada family mangsa yang meminta jasa baik kita, macam boleh tak jangan ambil gambar muka, boleh tak jangan letak nama. Jadi kita sebagai manusia kalau dia bersalah pun dah dibawa ke mahkamah. Jadi kadang-kadang apa hak kita kadang-kadang nak simply nak dedahkan terus maklumat dia. Jadi ada satu benda tu
kita sendiri sebagai manusia boleh macam ambil keputusan untuk tak dedahkan semua tu. Itu antara usul cara kita lah. Maksudnya etika is etika sebab kita bila open court kita bebas, tapi kita sebagai manusia ada macam boleh nilai sendiri sama ada perlu ke kita dedahkan. Kalau kita dedahkan ni apa impactnya kepada si mangsa macam tu. Okey, terima kasih Cik Zata. Memang padat betul jawapan tu. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir lah. Okey, apakah nasihat yang boleh Cik Zata kongsikan untuk individu ataupun organisasi yang baru lagi dalam bidang komunikasi krisis dan juga media? Okey, nak kata nasihat tu rasanya macam tak sesuai lah sebab kita sendiri pun pengalaman kerja baru sangat dan rasanya susah lah kot nak bagi pandangan kat orang sebab kita pun masih baru, masih banyak lagi yang perlu belajar. Cumanya mungkin kalau daripada segi mereka yang baru nak terjebak dalam industri media ataupun tak kisahlah menjadi jurnalis ke ataupun terlibat dalam broadcast ke ataupun sebagainya ataupun jadi PR agency ke apa ke, satu benda yang diorang kena mungkin yang boleh dibuat lah macam apapun kita kena mematuhi etika. Macam mana pun kita tak boleh nak sama dengan netizen di luar sana yang bebas melakukan apa saja, mendedahkan apa saja gambar yang diorang ada tanpa memikirkan pihak mangsa. Sedangkan kalau kita media arus sebenarnya lah, bina yang ni kita ada beberapa etika yang perlu kita patuhi. Lepas tu kepada mana-mana organisasi yang mungkin baru nak berjinak ataupun buka sebab dalam bidang media ni pun sama, benda yang sama. Diorang perlu tindakan kepada diorang punya pelik lah, pekerja ke apa ke. Walaupun kita ada etika tapi sikap manusia tu sendiri, ihsan kita sesama manusia tu perlu sebab ada setengah dalam satu isu kita cuba letakkan kita kat tempat diorang. Memang kita boleh melakukan apa saja yang berlaku tapi pada masa yang sama cuba kita letakkan kita berada di tempat diorang sebab apa saja yang kita lakukan tu sebenarnya kadang-kadang benda tu akan dijejak. Itu soal nanti kan sebab kita kena lakukan benda yang betul sebab apa yang kata walaupun sekarang ada media sosial masih ramai lagi yang still percaya juga yang berpegang kepada media arus perdana sebab kita menjadi sumber rujukan orang ramai untuk dapatkan perkembangan masa ataupun berkaitan dengan satu isu, tak kisahlah politik ke, jenayah ke, bencana alam ke semua tu. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk lakukan benda yang betul. Maksudnya jangan buat sesuatu yang orang kata hanya untuk naikkan view ataupun jadi trending. Sebab benda-benda macam tu akan disoal sebab kita sebagai orang yang melakukan kita ada tanggungjawab kita. Macam tu juga kalau kita sebagai wartawan, kita sebagai media, kita melakukan satu berita tapi bolehlah benda tu benda yang betul berlaku. Jangan sebab kita nak kejar view kita buat something yang boleh memalukan pada pihak mangsa sebab tak kisah dia sebagai contoh kalau dia mangsa dia still ada ataupun dia ada hak dia sebagai manusia yang perlu kita lindungi. Kita cuba letakkan kita berada kat tempat dia. Kalau itu kita apa yang kita akan buat, jadi jangan simply orang kata selalu nak kejar ranking lah kot, macam tu. Tanpa fikirkan isu benda-benda yang sebenarnya apa yang kita buat ni akan disoal macam tasawuf agama tu. Okey. Okey, terima kasih Encik Zata. Kau lah jawab aku mengarut je. Tetap membantu. Kalau mengarut-mengarut tu censored lah kan. Balik kan, bukan ini kan. Okey. Maka tamatlah sesi temu bual kami bersama dengan Encik Zata mengenai crisis communication. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Zata kerana sudi untuk ditemu bual oleh kami. Okey, nanti datanglah jalan pejabat saya tak minum-minum InsyaAllah boleh. Boleh. Tekan dia sini kalau datang bandar KP kan, call je sebab memanglah tak selalu masuk office ni sebab masuk office ni sebab you all je, biasa tak masuk office
phone. Sebab sekarang kan buat story semua kat by phone kan. Itu pun nasib baik juga awal sebab start minggu ni dah sibuk dengan PRT kan. Jadi harap apa yang diberi tu membantulah, walaupun rasa macam mengarut je biasalah. Biar jadi orang kan. Sebelum kita tamatkan boleh tak nak ambil gambar? Ambil Nak ambil gambar. Gambar apa? Silakan. Dah. Okey. 1, 2, senyum. Okey, dah. Okey. Dan lagi. Lagi satu. Okey. Okey. Dah. Jadi kalau datang kek banan kan nama awak nama Zulaikha, nama awak macam nama adik. Oh. Pasti tak ada. Zulaikha tu. Boleh. Okey, Allah tapi kalau ada masa boleh ikut. harap awak walaupun macam tak apa-apa je. Tak. Banyak kita belajar. Lagipun Banyak sebab ilmu baru yang kami dapat. tak juga sebab kita bisa kita kalau nak interview patut kena interview dengan otak-otak kat KL. Kita kat state baru je tahun ke-13 ke baru je 14 tahun kerja. Mana banyak pengalaman. Lepas tu kita kat state je. Dia kan tanya kat KL lah, dia punya cabaran tu lain. Kat state dia tak macam mencabar sangat. Sama. Okey. Terima kasih Cik Atul. Okey, sama. Okey. So, terima kasih Cik Zatul. Oh.